Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Kesaling hubungan internet perlu diangkat sebagai utiliti awam ketiga negara selepas air dan elektrik pada pembentangan belanjawan 2021. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, penarafan internet sebagai utiliti awam dapat membantu mempercepat pembinaan infrastruktur seperti menara atau fiber gentian optik oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Menurutnya, ketika ini pihak berkuasa tempatan PBT hanya memfokuskan kepada kebenaran merancang pembinaan utiliti utama dan perancangan untuk membina menara bagi tujuan internet hanya dilaksanakan selepas projek terbabit siap. Proses tersebut memberi kesan kepada KKMM untuk mendapatkan lokaliti sesuai pembinaan menara di sesebuah kawasan untuk manfaat pengguna. Oleh kerana dia bukan dalam KM, ada masanya kita dah tak dapat tempat terbaik untuk bina menara. Ada setengah-setengah tempat tu dalam kawasan tu dah tak ada. Kita kena buat di keliling dia. Tiba-tiba di tengah-tengah ada blind spot. Okay. Tapi tempat dah tak ada. Okay. Sementara menara masih diperlukan. Lainlah kalau 10 tahun akan datang ada teknologi baru, tu cerita lain. Tapi sekarang masih terpaksa ada menara dan nak dapat kelulusan itu selepas projek dah siap. Jadi lambat. Ya. Kelambatan adalah faktor utama yang mesti diatasi. Dia hanya boleh diatasi kalau dalam KM internet telah jadi utility dan semua local council mensyaratkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pusat Idakwah Parlimen Indra Mahkota dan sambutan Maulidur Rasul di Masjid Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad di Sungai Karang, Kuantan. Dalam pada itu, beliau juga mahu belanjawan 2021 membantu ekonomi kreatif bagi tujuan pembangunan dan memajukan seni budaya negara. Menjelang pembentangan belanjawan 2021 di Dewan Rakyat pada 6 November depan, beliau berharap semua ahli parlimen berlapang dada dan berbahas secara matang dengan meletakkan rakyat sebagai kepentingan utama. Ahli Parlimen Indra Mahkota itu berkata, kerjasama bagi meluluskan belanjawan tersebut bukan bermaksud mengekalkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Kerajaan Perikatan Nasional PN, tetapi bagi memastikan usaha membantu rakyat dalam situasi negara berdepan pandemik COVID-19 berjalan lancar. Parti-parti politik kerajaan telah menghantar surat mengesahkan sokongan terhadap belanjawan 2021 yang akan dibentang 6 November ini di Dewan Rakyat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Syabuddin Yahya berkata, menerusi surat terbabit, semua ahli parlimen kerajaan menyatakan sokongan demi kepentingan rakyat. Syabuddin berkata sokongan itu selari dengan titah yang di-Pertuan Agong yang menegaskan mengenai kepentingan belanjawan diluluskan untuk memulihkan ekonomi negara yang sedang berhadapan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis penyerahan van penawar care di Pasar Awam Tasik Glugur. Turut hadir Presiden Pertubuhan Kebajikan Penawar Malaysia Amran Ahmad. Van tersebut digunakan untuk perkhidmatan percuma bagi memudahkan pergerakan penduduk ke klinik dan hospital bagi mendapatkan rawatan. Mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi UMNO semalam memutuskan semua anggota kabinet daripada parti itu kekal dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam satu kenyataan media berkata, parti juga beriltizam terus menjaga kebajikan rakyat dan mempertahankan maruah parti. Selain itu, UMNO konsisten dengan kenyataan berhubung gencatan politik dan rekonsiliasi nasional demi mendepani wabak COVID-19. Ahmad Zahid menjelaskan UMNO turut mengulangi pendirian parti menjunjung titah yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja untuk terus memastikan pentadbiran negara diurus dengan baik berpandukan keluhuran undang-undang dan perlembagaan negara.
Mengenai Belanjawan 2021, Ahmad Zahid berkata pandangan dan harapan rakyat akan diperhalusi dan diangkat kepada kerajaan, termasuklah isu lanjutan moratorium, bantuan sara hidup kepada rakyat yang hilang punca pendapatan akibat pandemik serta bantuan kepada belia menganggur. Untuk itu, UMNO akan memastikan belanjawan yang bermanfaat untuk rakyat dapat diluluskan. Sentimen Islamofobia tidak pernah wujud dalam Kamus Islam. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, perkataan Islamofobia seolah-olah memberi satu gambaran menakutkan umat Islam dan ianya bertentangan hakikat sebenar. Katanya, Islam adalah agama bersifat kasih sayang dan sentiasa inginkan kedamaian serta keselamatan, tidak kira sesama Islam ataupun kepada pengadut agama lain. Umat Islam diseru bersatu padu memberi kefahaman yang jelas mengenai Islam kepada masyarakat keseluruhannya. Isu Islamofobia juga perlu ditangani oleh ulama, pemimpin, agamawan dan orang-orang soleh yang mempunyai kefahaman atau makrifah yang baik. Semoga isu Islamofobia ini dapat dinyahkan dalam kamus kehidupan kita semua. Tapi marilah sama-sama kita menghulurkan salam perdamaian antara satu sama lain, insya-Allah. Sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam sudah barang tentu memberi dan menampakkan kedudukan yang mulia di mana Rasulullah SAW pembawa agama Islam penuh dengan keamanan, kedamaian, keselamatan dan juga kebaikan kepada ummah sejagat yang membawa rahmah kepada sekalian alam. Datuk Seri Dr. Zulkifli mewakili kerajaan Malaysia dan umat Islam negara ini menulis surat khusus kepada Kedutaan Perancis di Malaysia bagi menyuarakan duka cita mengenai kenyataan Presiden Perancis berhubung insiden pembunuhan guru lelaki kerana menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW di Paris. Sebanyak 5 kluster baru COVID-19 dikenal pasti dengan masing-masing 2 di Sabah dan Selangor serta 1 di Negeri Sembilan. Jumlah itu menjadikan keseluruhannya terdapat 125 kluster aktif di seluruh negara. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kluster sakti melibatkan daerah Lahad Datu apabila indeks dikesan positif hasil saringan di tempat kerja. Sehingga tengah hari semalam, sejumlah 154 individu telah disaring dengan 18 kes dikesan positif, 101 negatif dan 35 lagi masih menunggu keputusan. Untuk kluster kedua, kluster Tuguson yang direkodkan di daerah Kota Belud, kes indeks dikenal pasti positif. Hasil saringan individu bergejala dan telah dimasukkan di Hospital Kota Belud. Sejumlah 146 individu telah disaring dengan 18 kes dikesan positif, manakala 128 individu masih menunggu keputusan. Bagi kluster baru di Selangor pula, kluster Bah Medan melibatkan daerah Sepang yang mana kes indeks dikenal pasti positif hasil saringan pulang dari Sabah. Setakat semalam, sejumlah 52 individu telah disaring dengan 20 kes dikesan positif dan 32 individu masih menunggu keputusan. Satu lagi kluster baru di Selangor iaitu kluster Taman Laut dikesan di daerah Petaling. 123 individu telah disaring dengan 6 kes dikesan positif, 18 negatif dan 99 lagi masih menunggu keputusan. Kluster terakhir adalah kluster Taman Bunga melibatkan daerah Seremban, Kuala Pilah dan Jelebu di Negeri Sembilan. 55 individu telah disaring dengan 23 daripadanya dikesan positif COVID-19. 25 individu dalam kluster tersebut dikesan negatif dan baki 7 lagi masih menunggu keputusan. Sementara itu, buat pertama kalinya sejak 26 September lalu, kes pulih COVID-19 mengatasi kes baharu. Semalam, 685 pesakit dilaporkan pulih berbanding 649 kes baharu. Malah tiada kematian direkodkan pertama kali sejak 7 Oktober lalu. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.
Sebuah lagi sekolah di Perak ditutup susulan kes jangkitan COVID-19. Sekolah Kebangsaan Kampung Jambu di Taiping itu ditutup 7 hari bermula hari ini sehingga 5 November bagi tujuan pembersihan dan disinfeksi. Exco Pendidikan Pembangunan Modal Insan NGO dan Masyarakat Sivil Perak, Razman Zakaria berkata, tindakan penutupan diambil sebagai langkah pencegahan awal selari dengan kehendak Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan. Beliau berharap ibu bapa dapat memantau kesihatan anak-anak mereka dan mendapatkan rawatan segera jika bergejala. Tambahnya, semua sekolah terlibat dan mempunyai risiko jangkitan COVID-19 akan disanitasi dalam masa terdekat. Setakat ini, sebanyak 4 buah sekolah yang ditutup di Perak telah dinyah cemar, melibatkan 2 sekolah di daerah Krian dan masing-masing 1 di daerah Batang Padang serta Larut Matang dan Selama. Sebanyak 64 sekatan jalan raya SJR telah dilaksanakan di 65 lokasi di seluruh Sabah semalam. Ia melibatkan pemeriksaan terhadap 48,968 kenderaan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Masidi Manjun berkata, daripada jumlah itu sebanyak 300 kenderaan diarah berpatah balik dengan 35 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19. Katanya polis juga melaksanakan 99 hebahan pematuhan SOP dengan kereta peronda. Setakat ini kadar pematuhan penduduk terhadap SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ialah 96.5%. Manakala bagi penguatkuasaan undang-undang di perairan Laut Sabah oleh pasukan Polis Marin, sebanyak 57 pemeriksaan dibuat melibatkan kawasan Pantai Timur dan perairan Labuan sebanyak 4 pemeriksaan. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah telah melaksanakan operasi sanitasi awam di 8 premis di 4 buah daerah iaitu Semporna, Ranau, Papar dan Tawau. Pusat rawatan COVID-19 berisiko rendah kedua dibuka di Labuan susulan peningkatan kes baru di Pulau Bebas Cukai itu. Sebanyak 140 katil disediakan di pusat rawatan baharu tersebut, menjadikan keupayaan rawatan COVID-19 di Labuan dengan 317 katil dalam satu-satu masa. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari berkata ia dibuka bertujuan mengurangkan kesesakan di Hospital Labuan dan juga pusat rawatan berisiko rendah yang dibuka sebelum ini. Memastikan bahawa pesakit-pesakit ini dapat dirawat dengan sempurna dalam masa 24 jam ini, telah pun memastikan Dewan ini diubah bentuk menjadi hospital, pusat rawatan COVID berisiko rendah bagi tujuan menampung keperluan Hospital Labuan sedia ada. Jadi di sini kita akan jadikan sebagai pusat rawatan sebenarnya. Some sort of extension daripada Hospital Labuan untuk tujuan rawatan COVID sahaja. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa melakukan tinjauan persiapan pusat rawatan itu di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Setakat ini, Labuan mencatat 392 kes kumulatif COVID-19. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Jabatan Agama Islam Negeri Johor Jainch akan menubuhkan Brigade Ahli Sunnah Wal Jamaah tahun hadapan. Ia bertujuan mempertahan fahaman tersebut daripada ajaran bertentangan, terutamanya fahaman Hizbut Tahrir.
Brigade Seliaan Bahagian Dakwah Jainj adalah yang pertama seumpamanya ditubuhkan dalam negara. Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor, Tosrin Jarvanti berkata, brigade berkenaan akan dianggotai belia negeri yang mempunyai asas pengetahuan agama sekurang-kurangnya di peringkat darjah khas. Sebagai permulaan, pihaknya menyasar penyertaan kira-kira 200 belia berusia 18 hingga 35 tahun. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul di Masjid Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Setiap ahli akan diberikan latihan dakwah bagi tujuan kemahiran berceramah berkenaan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerajaan negeri akan menghantar surat bantahan kepada Duta Besar Perancis di Malaysia Isnin ini berkenaan karikatur Nabi Muhammad SAW yang disiarkan di sebuah media Perancis baru-baru ini. 3 individu termasuk 2 pegawai dan anggota pasukan keselamatan di Kedah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki terlibat dalam aktiviti rasuah. Ketiga-tiga lelaki berkenaan ditahan dalam 3 serbuan berasingan di Juru Pulau Pinang dan Kulim Kedah. Berdasarkan maklumat awal, seorang lelaki memohon bantuan daripada tertuduh pertama berusia 23 tahun untuk mengesahkan sama ada dirinya sedang disiasat di bawah kesalahan jenayah pecah rumah. Tertuduh kemudian memaklumkan kepada lelaki berkenaan bahawa kes tersebut boleh ditutup dengan membayar wang berjumlah RM5,000 kepada seorang pegawai penguatkuasa daripada unit siasatan jabatan berkenaan melalui dirinya. Tertuduh pertama yang bekerja sendiri telah ditahan di sebuah restoran di Juru Auto City, Pulau Pinang. Susulan itu, tertuduh kedua berusia 51 tahun yang juga anggota keselamatan berpangkat sarjan ditahan di hadapan sebuah restoran di Kulim pukul 3.30 petang semalam. Tertuduh ketiga berusia 32 tahun berpangkat inspektor pula ditahan di pejabatnya di Kulim. Tertuduh pertama bagaimanapun telah dilepaskan dengan jaminan SPRM, manakala tertuduh kedua dan ketiga akan dibawa ke Mahkamah Alustar hari ini untuk permohonan reman. Sementara itu, Pengarah SPRM Kedah, Datuk Syahrul Nizam Abdul Manap, mengesahkan penahanan kesemua suspek. Mayat nelayan yang dilaporkan hilang di Sungai Endau, Mersing, Johor ditemukan 5 meter daripada lokasi mangsa dilaporkan hilang pukul 4.17 petang semalam. Mangsa Muhammad Al-Syafiq Abdul Rasul, 25 tahun, dipercayai terjatuh ke dalam laut ketika hendak melompat dari jeti ke bot beliau. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Endau, penolong penguatkuasa bomba Muhammad Alias Hussein, menerusi kenyataannya memaklumkan operasi mencari dan menyelamat dilakukan 200 meter ke kuala Sungai Endau dan 1 kilometer ke bahagian hulu sungai. Seramai 18 anggota daripada BBP Mersing, Endau dan Tebrau digerakkan ke lokasi kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Perkembangan luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo mengingatkan Indonesia tentang penindasan China ke atas komuniti Islam Uyghur yang dianggap sebagai satu ancaman kepada kebebasan beragama. Perkara itu dinyatakan Pompeo ketika berucap di hadapan kumpulan pemudi Islam Indonesia di Bogor sempena lawatan jelajah Asia. Sebelum Indonesia, Pompeo turut menggunakan tema ancaman China ketika lawatan di India, Sri Lanka dan Maldives. Beliau meminta Jakarta terus memperjuangkan nasib umat Islam Uyghur di Xinjiang, memandangkan Indonesia merupakan negara Islam contoh dari segi kepelbagaian etnik dan ideologi politik, tetapi mampu hidup aman di sebalik perbezaan. Sekurang-kurangnya 21 orang terbunuh dan puluhan lagi hilang dalam tragedi tanah runtuh akibat taufan Molave di wilayah tengah Vietnam. Taufan Molave melanda beberapa buah kampung menyebabkan ramai penduduk terkorban. Taufan juga menyebabkan kediaman penduduk rosak akibat angin kuat dan dihempap pokok tumbang. Selain itu, 53 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh di 2 buah kampung di wilayah Quang Nam. Timbalan Menteri Trin Dindang menyifatkan
Ia bencana paling serius sejak berdekad lalu. Operasi menyelamat sukar kerana akses ke kawasan tragedi sukar dilalui. Molef adalah taufan keempat melanda Vietnam bulan ini, memaksa 375,000 penduduk dipindahkan ke kawasan selamat. Molef turut membadai selatan Danang, membawa angin selaju 145 km sejam. Tugu seorang wanita dihasilkan menggunakan sisa runtuhan letupan Beirut menjadi ikon baharu bandar tersebut. Ia dihasilkan artis Lubnan Hayat Nazir yang menghabiskan masa berminggu-minggu mengumpul bahan sisa runtuhan letupan kuat 4 Ogos lalu. Tugu wanita ini dibina menggunakan keluli, kaca dan sisa runtuhan, termasuk jam yang menunjukkan tepat pukul 6.08 petang waktu letupan menggegarkan Beirut dan meruntuhkan bangunan sekitar. Hayat berharap tugu tersebut menjadi peringatan kepada penduduk Beirut supaya terus bersatu padu untuk membina semula kehidupan yang musnah kerana letupan berkenaan. Ini kerana tragedi itu meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk Lubnan, khususnya di Beirut. Masih ada penduduk yang belum pulih daripada trauma apabila kehilangan ahli keluarga dan harta benda di dalam tragedi itu. Hayat turut meminta penduduk Beirut mengumpulkan sisa runtuhan bagi mempercepatkan proses pembersihan Beirut selain menggunakan sisa itu bagi menghasilkan karya seni baharu. Kita teruskan dengan perkembangan sukan. Hafiz Shahrin Abdullah sah akan kekal dalam saingan Moto2 di kejuaraan motosikal dunia musim depan selepas perbincangan bersama sebuah pasukan mencapai persetujuan. Pengurus pelumba negara itu, Razmin Masli Abdul Razak berkata, satu pengumuman akan dibuat mengenai pasukan yang bakal disertai Hafiz bagi musim 2021. Bincangan dengan pasukan buat Hafiz Shahrin untuk season 2021 sudah selesai dan Hafiz akan kekal di kejohanan dunia Moto2. Pasukan untuk season 2021 akan base di Eropah. InsyaAllah pengumuman akan dibuat dalam sedikit masa lagi. Saya berharap dengan selesainya perbincangan untuk 2021, Hafiz akan lebih bersemangat dan dapat memberikan tumpuan sepenuhnya untuk melakukan yang terbaik untuk baki 3 pusingan season ini. Sebelum ini, pasukan Hafiz Espati mengumumkan pendahulu kelas Moto3 dari Spanyol, Albert Arenas, untuk bergandingan bersama Aaron Canet pada musim depan. Ia sekaligus menimbulkan persoalan ke mana hala tuju karier Hafiz. Pencapaian terbaik Hafiz bersama pasukan Espati musim ini ialah menamatkan perlumbaan di tempat ke-6 di Grand Prix Spanyol Julai lalu. Pasukan bola sepak Sabah terpaksa melupakan hasrat beraksi dalam saingan Piala Malaysia 2020 berikutan kes COVID-19 yang masih tinggi di negeri itu. Perkara tersebut disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan, selepas pasukan itu tidak mendapat pelepasan keluar daripada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dilanjutkan sehingga 9 November.
Justeru pasukan yang bakal diundi bertemu Sabah di pusingan pertama Piala Malaysia diberikan kemenangan 3-0 dan seterusnya layak ke suku akhir. Sabah juga tidak mendapat kebenaran laluan khas oleh Majlis Keselamatan Negara MKN untuk aksi terakhir Liga Super menentang UiTM FC di Stadium Hang Jebat yang ditunda 31 Oktober ini. Ekoran itu UiTM FC diberikan kemenangan 3-0. Bagaimanapun Sabah kekal sebagai pasukan Liga Super untuk musim 2021 dan tiada hukuman bakal dikenakan. Bagi pasukan yang sedang di bawah PKPB seperti Selangor, PJ City FC, UiTM FC dan Kuala Lumpur pula jelasnya, pihak MFL akan membantu kelab-kelab berkenaan berkaitan proses untuk bermain di venue zon hijau. Undian Piala Malaysia akan diteruskan seperti dijadual Ahad ini. Sementara itu, ahli lembaga pengarah MFL juga memutuskan format kenaikan dan penyingkiran Liga Super kekal seperti biasa selepas tiada penyingkiran di Liga Premier susulan Liga M3 2020 dibatalkan. Membuat swab test pada pekerja-pekerja ini, dan bagi mereka yang mencarum Perkeso, semua kos untuk swab test ditanggung oleh Perkeso. Jadi ditanggung oleh Perkeso. Jadi secara percuma lah akan dibuat swab test. Ini memastikan mereka yang bekerja itu sudah pun negatif COVID, dan yang positif tentu saja akan dibawa ke hospital untuk rawatan. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Paling utama, amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam hormat.